seluruh dan salam sejahtera. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, #JPN Melaka Bitara. Jadi majlis pihak Ursutia mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke sesi libat urus dan taklimat program gotong royong sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat Negeri Melaka tahun 2023 secara atas talian. Jadi yang dihormati Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Melaka, barisan pegawai dan warga kerja JPM Melaka yang merentasi unit dan sektor, dari unit Halim Murid, sektor pembangunan murid, daripada sektor pengurusan sekolah, kita ada unit rendah dan prasekolah, juga kita juga mempunyai pegawai yang hadir daripada unit kewangan dan akaun sektor pengurusan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Juga kita mengalu-alukan juga rakan-rakan daripada PPD, di semua PPD, PPD Melaka Tengah, Jasin dan Alor Gajah yang juga merentasi unit dan sektor, barisan tuan-tuan pengetua, barisan tuan-tuan guru besar, barisan setiausaha PIBG, guru, barisan pembantu takbir kewangan serta wakil yang dijemput khas dalam sesi libat urus kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bertemu secara dalam talian bagi kita sama-sama mengikuti satu sesi taklimat dan libat urus yang sangat penting berkaitan dengan program gotong royong sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat Negeri Melaka tahun 2023. Jadi kita doakan semua tuan-tuan dan puan-puan sihat-sihat belaka. Tuan Zul, suara Cik Zul. Tak dengar. Suara tidak ada. Okey, tak dengar Sorry. Daripada awal ke tak dengar? Okey, baru je. Mula-mula okey. Okey. So ni mungkin urus kita dia tak bagi saya cakap panjang ni. Dia cut terus. Jadi minta maaf tuan-tuan dan puan-puan . Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya sikitlah brainstorm berkaitan dengan taklimat pada hari ini. So taklimat pada hari ini tuan-tuan, untuk makluman semua, kita akan mulakan dengan ucapan pembukaan daripada yang berbahagia Tuan Haji Jamsari bin Mariman selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Selepas itu kita akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan taklimat pelaksanaan program yang akan disampaikan oleh Puan Hasnah binti Haji Selamat daripada unit Halim Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Melaka. Seterusnya selepas itu kita akan ada Q&A. Okey, Q&A berkaitan dengan program ini. Dan selepas itu mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin kita utarakanlah apa-apa, dan kita jangka untuk makluman tuan kita ambil masa dalam lebih kurang 1 jam. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita melaksanakan taklimat ini kerana kita menunggu sebenarnya taklimat yang disampaikan oleh pihak kementerian semalam petang, dan tadi kita dah buat mesyuarat penyelarasan bersama dengan JPN dan PPD merentasi unit dan sektor, dan hari ini kita alhamdulillah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi kita nak pastikan supaya untuk maklumat tuan-tuan, kita punya taklimat dan pelaksanaan kita nanti kelak tidak ada sebarang masalah, tidak ada isu, dan kita dapat laksanakan serta objektif yang dihasratkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Negeri Malaysia tercapai. Jadi sebelum kita mulakan sesi taklimat ini, eloklah terlebih dahulu kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit lagi daripada saya sebagai moderator. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi,
kita segerakan juga taklimat ni dan kita ucap terima kasih dan tahniah ke atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita terpaksa bersama mengadakan taklimat pada petang ini, tetapi dalam masa sama untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya sebutkan tadi, kita baru menerima taklimat daripada pihak kementerian dan juga kita buat mesyuarat penyelarasan bersama unit dan sektor merentasi JPN dan PPD. Dan hari ini kita dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan perempuan. Tujuannya hanya satu tuan-tuan, kita tak nak berlakunya sebarang isu. Kita nak pastikan kita mencapai KPI kita iaitu tiada isu, terutamanya melibatkan kewangan dan sebagainya, kerana ini melibatkan peruntukan yang besar dan kita nak pastikan pengurusan kewangan kita baik mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan dan pelaksanaan ini mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Yang Berbahagia Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wal natammin lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Salam Malaysia Madani, salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia mengamai dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, instan didik negara sejahtera, #JPN Melaka Bitara. Terima kasih diucapkan kepada Cik Zul Hijri, Cik Satu, Ketua Penolong Pengarah Unit Alam Murid, semua pegawai di Jawatan Pendidikan di Melaka, semua pegawai di PPD, Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin, semua pengetua, guru besar, penolong-penolong kanan, guru-guru, setiausaha PIBG, dan kerani kewangan dan semua pihak yang terlibat dalam taklimat pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam taklimat yang penting pada petang ini. Jadi sebenarnya yang telah dimaklumkan tadi, kita baru diberi taklimat oleh kementerian semalam. Jadi hari ini kita bagi taklimat terus ke sekolah. Dan ini adalah antara taklimat terawal yang dibuat oleh JPN. Dipahamkan JPN negeri Melaka, negeri lain belum buat lagi. Jadi Melaka lah yang JPN pertama yang buat taklimat. Jadi masalah di negeri lain tu belum jumpa lagi. Jumpanya di Melaka lah pasal kita awal taklimatnya kan. So nanti pegawai saya akan bagi taklimat secara terperinci berkaitan dengan bagaimana dia punya libat urus yang melibatkan PPD dan JPN. Jadi untuk makluman pihak tuan-tuan dan puan-puan, peruntukan sebanyak 1.849 telah diturunkan ke PPD. 1.849 juta untuk negeri Melaka lah. Jadi peruntukan ini akan diagihkan ke sekolah-sekolah bergantung kepada enrolment murid dia. Kalau dia punya enrolment ni bawah 500, mohon dia lain. 501 ke 1000, mohon dia pun lain. 1000 ke atas, mohon dia lain. Nanti akan diberi penerangan secara detail lah. Jadi yang pentingnya ialah tuan-tuan dan puan perlu melaksanakan program gotong royong ini bermula daripada 1 Disember ini. Bulan depan lah. Dan yang time frame dia sehingga bulan Jun 2024. Jadi tempoh masa dia panjang. Jadi sekarang prosesnya ialah duitnya dah ada di PPD, cuma nak menurunkan ke sekolah, ke PIBG. Jadi kaedah ni nak menurunkan ke PIBG tu mungkin ada pelbagai kaedah, tapi yang penting akhirnya nanti duit itu masuk ke akaun PIBG. Dan PIBG yang akan membuat perbelanjaan. Bayaran ini semua diuruskan oleh PIBG. Jadi nanti akan diberi penerangan. Kalau tuan-tuan dan puan nak buat pertanyaan pun boleh buat pertanyaan. Kalau ada apa-apa isu pun boleh
perkatakan di sini lah. Dan ini melibatkan semua, banyak unit lah, bukan unit HAM saja, dia ada unit sektor lain, sekolah, sektor pengurusan sekolah, sektor pembangunan, murid, sektor infrastruktur, kemudian PPD dan pihak sekolah. Okey, jadi duit ini tuan-tuan dan puan perlu habiskan. Jangan simpan-simpan dan boleh beli peralatan, tapi jangan beli peralatan yang terlalu mahal lah. Peralatan ni hanya untuk tujuan gotong royong tu saja yang perlu dilaksanakan. Bagaimana tuan-tuan nak laksanakan tu terpulang. Nak buat 2-3 kali ke, nak buat bersiri ke, tak apa. Kan? Tapi yang penting program tu berlaku dan mesti ada laporan dia. Laporan kewangan dan laporan program itu. Kena hantar kepada pihak kami sebab kami nak hantar kepada pihak kementerian dan pihak kementerian akan hantar kepada menteri. Jadi prosedur-prosedur kewangan tu perlu dipatuhi mengikut prosedur kewangan semasa lah. Itu juga akan diberi perangan secara detail nanti. Jadi saya harap kita dapat melaksanakan program yang diturunkan oleh kementerian ini. Bukan saja kementerian, diturunkan terus daripada Kementerian Kewangan. MOF terus turun ke negeri-negeri. Okey. Dan peruntukannya bukan peruntukan yang sedikit, besar. Kalau Melaka 1.8 juta, negeri-negeri lain yang lebih besar lebih banyak lagi peruntukan diberi. Jadi diharap pihak tuan boleh melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya dan penurunan duit ini diharap sekolah semua dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang kemas. Tidak ada lagi isu sekolah kena saman kerana jentik-jentik, sekolah kena tegur kerana semak dan sebagainya. Harap benda ni boleh clear di peringkat sekolah. Tidak lagi apa-apa isu kebersihan lagi. Dan kalau ada nanti, pihak tuan-tuan akan dipertikaikan. Duit dah diturunkan, kenapa tidak membuat belanjaan? Kenapa tidak dibuat pembersihan? Okey. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih sekali saya ucapkan. Tahniah atas kehadiran semua pihak dan diharap kalimat ini dapat memberi penjelasan dengan sejelas-jelasnya dari pihak tuan-tuan dan puan dan semoga akan memberi impak yang baik kepada pendidikan negeri Melaka ini. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Melaka di atas ucapan pembukaan sebentar tadi. Terima kasih Tuan. Kita tahu jadual Tuan agak padat pada petang ini, tapi dalam masa yang sama masih sempat lagi bersama kita untuk bersama-sama dalam siri taklimat dan libat urus berkaitan dengan program gotong royong ini. Jadi sebelum saya menjemput atau mempersilakan rakan saya Puan Hasnah binti Haji Slamat untuk berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan perkongsian pelaksanaan program gotong royong ini. Sebelum itu saya di peringkat urus setia, di peringkat JPN dan juga di PPD, kita juga nak merakamkan setinggi penghargaan kepada semua pihak, khususnya sekolah iaitu pengetua dan guru besar serta pihak setiausaha PIBG dan PT Kewangan kerana telah membuat tindakan awal sebelum ini apabila telah dihubungi oleh rakan-rakan kita di sektor pengurusan sekolah dan juga di peringkat JPN dan PPD yang mana telah melaksanakan tindakan awal dengan menyalurkan maklumat-maklumat yang diperlukan khususnya berkaitan dengan dokumentasi melibatkan akaun PIBG dan sebagainya. Jadi kita lihat dan kita sangat hargai langkah awal dan tindakan segera yang telah dibuat oleh pihak sekolah dan kita amat sanjung tinggi kerana dipahamkan sekolah-sekolah di Melaka cepat bertindak dalam menyalurkan dokumentasi dan maklumat. Di kesempatan itu juga kita merakamkan setinggi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan khususnya rakan-rakan kita di sekolah kerana tindakan awal yang telah dilaksanakan ini. Namun yang demikian apabila kita mendengar taklimat daripada KPN semalam dan hasil penyelarasan bersama, kita telah membuat beberapa mekanisme yang telah ditetapkan hasil brainstorming di peringkat awal pagi tadi yang melibatkan JPN dan PPD. Kita telah menetapkan mekanisme yang terbaik sebenarnya bagi memastikan objektif utama kita penurunan peruntukan ke akaun PIBG dapat disegerakan dengan kita minimaliskan isu. Kena faham tuan-tuan dan puan-puan kita kena minimaliskan isu sebab
bila melibatkan prosedur kewangan ada tata cara dan tata kelola tertentu yang perlu dipatuhi, dan akhirnya kita telah menyelaras bersama-sama dan insya-Allah kita melalui mekanisme yang akan dibentangkan sekejap lagi kita dapat cuba memastikan kita dapat mencapai sasaran, iaitu menurunkan kewangan ke akaun PBG pada atau selewatnya 30 November 2023. InsyaAllah sekejap lagi kita akan berkongsi dengan tuan-tuan. Jadi on term of yang pertama tadi, kita nak mengalu-alukan dan mengucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana tindakan awal yang telah diberikan selama sebelum ini, khususnya berkaitan dengan akaun PIBG. Jadi tanpa melengahkan masa tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin jemput Puan Hasnah binti Haji Slamat untuk menyampaikan pembentangan berkaitan dengan taklimat pelaksanaan program gotong royong ini. Dengan ini dipersilakan. Tak dengar. Sekejap ya. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua yang menghadiri taklimat berikut. Okey, insya-Allah saya akan cuba menyampaikan semua kandungan dan maklumat bagi taklimat pelaksanaan program gotong royong sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, suara okey Okay. Okay, berikut ialah latar belakang bagi program, saya panggil program GORO PIBG lah ya. Okey, duit ataupun peruntukan sebenarnya kita dapat adalah daripada Kementerian Ekonomi yang mana telah diluluskan pada 17 Oktober 2023. Di sudut Kementerian Kewangan juga telah menyatakan tiada halangan untuk peruntukan ini disalurkan kepada PIBG sekolah. Dan surat daripada bahagian pembangunan KPM yang bertajuk penyaluran waran peruntukan bagi pelaksanaan program gotong royong sekolah di bawah KPM bertarikh 27 Oktober dan email daripada bahagian pembangunan bertarikh 9 November juga telah kami terima sebagai punca kuasa bagi tuan-puan menerima peruntukan ini melalui PIBG lah. Okay, surat pelaksanaan masih belum ada ya tuan-puan, sebab itulah kami di peringkat JPN belum menghantar surat tersebut kepada tuan-puan. InsyaAllah kami dijanjikan oleh KPM pada minggu depan surat tersebut akan keluar dan di pihak kami akan segera segerakan penghantaran surat tersebut beserta garis panduan, senarai nama sekolah dan peruntukan dan segalanya di dalam surat tersebut. Okey, seperti yang telah diterangkan oleh Tuan Timbalan sebentar tadi, terdapat 3 kumpulan sekolah yang akan menerima peruntukan tersebut mengikut enrolment murid. Okey, bagi enrolment sekolah di bawah 500 orang, secara keseluruhannya kita mendapat 905,000. Enrolment bagi 501 hingga 1000 murid, kita menerima RM574,200. Enrolment 1001 murid dan ke atas, jumlah keseluruhan yang kita terima ialah 370,000. Maka keseluruhannya ialah RM849,200. Itu jumlah di negeri Melaka. Pecahan bagi peruntukan setiap sekolah telah disediakan oleh KPM dan kami akan maklumkan dan sertakan di dalam surat pelaksanaan nanti ya tuan-puan ya. Okay. Seterusnya saya terus kepada info-info yang penting lah tuan-puan bagi tujuan gotong royong PIBG ini. Okay, yang pertama, tempoh pelaksanaan gotong royong adalah bermula dari 1 Disember 2023 sehingga 30 Jun 2024.
lebih kurang dalam tempoh masa 7 bulan. Okey, telah dinyatakan di situ sekolah boleh melaksana pada hari Sabtu, tetapi hari Sabtu yang dibenarkan sahaja iaitu minggu kedua atau minggu keempat. Minggu ganjil tolong jangan buat. Okey, dan tuan-puan juga, sekolah tuan-puan, PIBG tuan-puan boleh melaksana program ini pada hari lain mengikut budi bicara tuan-puan, pengetua dan guru besar sekolah lah. Contohnya tuan-puan, katalah nak buat pada waktu aktiviti koko. Katalah hari Selasa, boleh, tak ada masalah. Hari Rabu, boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya minta tolong ya tuan-puan, ini apa yang berlaku semasa gotong royong madani. Pihak KPM yang pertama minta tolong jangan buat pada hari Sabtu yang kalau minggu itu nak start cuti. Contoh nanti bulan 2 ada cuti kan, cuti sekolah tu. Janganlah hari Jumaat tu last day, hari Sabtu tu nak buat gotong royong. Yang tu KPM minta tolong elakkan supaya tidak timbul isu lain kemudiannya. Dan tolong jangan buat pada cuti umum. Sebab kita tak nak ada isu-isu berbangkit di kemudian hari. Okey, jadi tempoh ini sangat lama. Kita harap nanti tuan-puan bolehlah berbincang dengan pihak PIBG, pilihlah tarikh-tarikh yang bersesuaian. Dan okey, nanti saya jelaskan kemudian. Okey, bagi lokasi gotong royong boleh berfokus di dalam kawasan sekolah dan persekitaran. Kenapa keluar ni? Okey, sama lebih kurang macam gotong royong madani ya tuan-puan? Sebentar ya. Kita tanah merah tu. Yang tanah merah tu yang di atas stadion tu. Ini yang tidak tahu. Okey, sama-sama. okey. Tak maaf tuan-puan ada sedikit masalah teknikal. Okey, seterusnya kumpulan sasaran yang terlibat bagi kegiatan gotong royong ini, kita libatkan semua warga sekolah. Namun bagi murid sekolah rendah hanyalah murid tahap 2 sahaja. Murid tahap 1 tidak dibenarkan dan sekolah menengah semua murid. Okey, bagi kategori sekolah menengah ni semua sekolah vocational, teknik, kolej tingkatan 6 juga adalah terlibat. Kerana peruntukan bagi negeri Melaka diturunkan kepada 317 buah sekolah, maksudnya semua sekolah di negeri Melaka. Ya, semua kena buatlah. Okey. Pelibatan pihak luar juga sangat dialukan dan sangat mohon dilibatkan. Kita tak nak berlaku macam gotong royong madani, pihak sekolah je yang buat kerja kan, kesian. So kita mohonlah pihak-pihak kontraktor pembersihan, PIBKS, alumni, agensi awan dan swasta, juga badan bukan kerajaan dilibatkan bersama di dalam gotong royong PIBG ni. Jelas ya? Okey, skop aktiviti sama seperti gotong royong madani, iaitu kebersihan dan keceriaan sekolah, juga pembaikan kecil di sekolah. Okey, kebersihan tuan-puan saya rasa faham. Okey, untuk pembaikan kecil di sekolah, contoh ya tuan-puan, kalau katalah contoh pintu tandas pecah, boleh gunakan sedikit duit itu, peruntukan itu untuk dibuat pembaikan kecil. Bukan pembinaan baru ya, hanya pembaikan kecil. Okay. Saya rasa tuan-puan lebih arif lah sebab kita pun dah buat gotong royong madani hari tu. Dan seterusnya sumber kewangan kita gunakan sepenuhnya jumlah yang disalurkan kepada semua sekolah. Tak nak ada baki walau 1 sen tuan-puan ya. Tolong jangan ada baki.
Okey, pihak sekolah juga sangat digalakkan untuk mendapatkan sumbangan atau tajaan lain lah untuk kita tambah lagi ke peralatan dan sebagainya lah. Jadi namun dalam kita memohon sumbangan, kita masih terikat dengan Surat Perkeliling Ikhtisas KPM Bilangan 3 tahun 2018 yang bertajuk Panduan Penyaluran dan Penerimaan Sumbangan daripada sektor swasta dan bukan swasta kepada sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan Kementerian Pendidikan. Pelancongan juga saya ada berhenti di bawah Bali. Okey. Seterusnya, skop perbelanjaan ini yang tuan-puan boleh gunakan dengan warrant ataupun peruntukan yang disalurkan ke akaun PIBG nanti. Ya, sebagaimana Tuan Timbalan sebut tadilah, boleh beli. Okey. Cumanya tuan-puan, perkara 4. Makan dan minum peserta gotong royong hanyalah 20% daripada peruntukan yang akan diterima. Okey, saya sebut sikitlah tuan-puan ya. Ada sekolah akan terima RM5,000. Ada sekolah yang akan terima RM5,800 dan akan ada sekolah yang terima RM10,000. Jadi hanya 20% sahaja daripada jumlah peruntukan itu yang tuan-puan boleh gunakan untuk makan dan minum. Tapi jangan tak guna langsung. Saya ada dapat aduan semasa gotong royong madani, ada sekolah tak guna langsung pun tak boleh tuan-puan. Tak boleh buat potluck ya masa hari gotong royong. Gunalah peruntukan yang KPM dah bagi tu untuk makan dan minum peserta serta jemputan lain lah sekiranya sekolah berhasrat menjemput pihak-pihak lain semasa gotong royong tersebut. Sebaiknya tuan-puan ya, benda-benda lain seperti bukti pembelian dan sebagainya, saya mohon juga perlu ada kerana untuk PIBG kita difahamkan mempunyai audit dalaman kan. Jadi kita tak nak ada isu nanti bila pihak audit dalaman membuat pengauditan lah. Jadi seperti mana gotong royong madani hari tu, segala bukti pembelian, risit-risit dan sebagainya perlu disertakan di dalam fail yang berkaitan lah ataupun rujukan yang berkaitan. Okey, berikut adalah peranan JPN dan PPD. Okey, kami mengagihkan peruntukan kepada sekolah, memberi taklimat kepada sekolah, memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada pihak sekolah. Okey, insya-Allah kami juga akan memantau pelaksanaan program di sekolah serta kami perlu mengemukakan laporan kewangan dan pelaksanaan program kepada KPM. Okey, di mana pula peranan pihak sekolah? Okey, yang pertama tuan-puan, sekolah perlu menggerakkan jawatankuasa pengurusan 3K sekolah bagi pelaksanaan gotong royong lah. Kemudian merancang dan melaksanakan program, menyelaras pengoperasian program bersama pihak-pihak yang berkaitan. Jika perlukan nasihat boleh menghubungi kami di JPN dan PPD serta perlu menghantar laporan program kepada PPD mengikut tempoh masa yang kami tetapkan nanti. Okey. Peranan PIBG, PIBK dan LPS lebih besar sedikit daripada peranan semasa gotong royong madani ya. Okay, yang pertama tuan-puan, mereka perlu menerajui pelaksanaan gotong royong sekiranya peruntukan disalurkan ke dalam akaun PIBG. Okay, semua sekolah Melaka akan disalurkan ke akaun PIBG. Jadi memang semua sekolah PIBG-nya kena bertindaklah untuk menerajui pelaksanaan program ini. Okay. Tuan-puan perlu pesan ya kepada PIBG, jumlah peruntukan yang diterima itu hanya boleh digunakan untuk tujuan gotong royong sahaja. Tak boleh buat untuk pembelian lain, program lain dan sebagainya dan perlu mengikut prosedur kewangan yang berkuat kuasa. 1 sen pun, RM1 pun tak boleh ya hala ke tempat lain, mesti untuk gotong royong sahaja.
Kemudian PIBG, PIBK dan LPS juga dimohon bekerjasama dengan sekolah untuk melaksanakan program gotong royong ini. Okey. Dan membantu sekolah lah mendapatkan dana tambahan, kepakaran dan sumber tenaga daripada agensi luar. Begitu juga dengan peranan agensi luar dan NGO, kita harap mereka dapat membantu sekolah melalui sumbangan dana, kepakaran dan tenaga bagi menjayakan program ini. Kita tunjuk agak sini jap. Okey, siap. Okey, seterusnya. Okey, yang ni sangat penting tuan-puan, yang mana perkara ini telah kami putuskan pada mesyuarat pagi tadi hasil daripada cadangan nasihat daripada unit kewangan dan unit akaun jabatan lah. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, pihak KPM telah pun menurunkan peruntukan kepada unit kewangan JPN. Dan sekarang ini unit kewangan JPN juga telah menurunkan peruntukan tersebut ke unit kewangan PPD. Okay. Bagi penurunan duit warrant ataupun peruntukan ini kepada pihak sekolah, unit kewangan mencadangkan unit kewangan PPD akan menurunkan peruntukan tersebut kepada ataupun melalui akaun sekolah iaitu KWK, dan pihak sekolah dimohon memasukkan peruntukan tersebut ke dalam lajur pelbagai dengan tajuk program 3K. Jangan masuk SUA, jangan masuk pelbagai dan sebagainya. Mohon dimasukkan, sekali lagi saya ulang ya, akaun KWK sekolah dengan lajur pelbagai, tajuknya program 3K. Selepas itu, barulah pihak sekolah menyalurkan peruntukan tersebut ke dalam akaun PIBG dengan menggunakan cek. Okay. Sekiranya pihak tuan ataupun pihak kerani kewangan di sekolah tidak ataupun menghadapi masalah dan sebagainya, boleh merujuk kepada unit kewangan di PPD atau unit kewangan di JPN, unit kewangan dan unit akaun. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, punca kuasa bagi bayaran akaun sekolah ke PIBG akan tertera di dalam surat makluman pelaksanaan gotong royong yang akan kami keluarkan pada minggu hadapan. Okay, jelas ya? Okey, pelaporan. Selepas selesai membuat gotong royong, pihak sekolah ataupun PIBG perlu menyedia dan mengemukakan laporan kewangan satu, serta pelaksanaan program dengan menyertakan laporan bergambar sebelum dan selepas pelaksanaan program kepada PPD dalam tempoh 7 hari selepas selesai program. Okey, sekiranya pihak PIBG ataupun pihak sekolah melaksana program gotong royong secara berfasa, katalah duit tu banyak sangat kan, bulan 1 buat sekali, bulan 5 buat sekali, pelaporan tersebut perlu dibuat selepas selesai semua fasa dilaksana. Sebab di peringkat KPM, mereka hanya memerlukan satu sahaja pelaporan dari setiap sekolah. Jadi contohnya macam tadi kan, bulan 1 buat sekali, bulan 5 buat sekali. Maksudnya pelaporan tu mesti dihantar selepas selesai yang bulan 5. Yang bulan 1 tu jangan hantar dulu. Sekali sahaja pelaporannya. Dan kami difahamkan juga mungkin akan ada sedikit perubahan format dan kaedah pelaporan yang ditetapkan oleh KPM. Jadi sekiranya ada perubahan dari semasa ke semasa, kami juga akan maklumkan kepada pihak sekolah dari semasa ke semasa. Okay, untuk sementara ini kita masih pakai seperti mana yang terdapat di dalam garis panduan yang disertakan di dalam surat
daripada unit pembangunan KPM, daripada bahagian pembangunan KPM. Okey. Lebih kurang macam pelaporan gotong royong madani juga tuan-puan. Ini adalah laporan bertulis iaitu melibatkan kewangan. Okey, dalam surat yang pertama ada dikeluarkan item sagu hati yang ni sebenarnya tak boleh dimasukkan dalam akaun dalam bahagian ni lah. InsyaAllah untuk minggu depan kita akan bagi bentuk pelaporan yang terkini yang tak ada perkataan sagu hati. Ya, ini. Dan yang kedua, inilah nanti laporan yang pihak sekolah perlu sediakan iaitu 6 keping gambar. 3 sebelum dan 3 selepas, gambar yang samalah sebab KPM nak tengok perubahan sebelum gotong royong dan selepas gotong royong. Okey. Okey. Berikut adalah garis masa pelaksanaan gotong royong ini bagi peringkat JPN Melaka. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, 5 perkara ini sangat penting dan kami sangat mengharap kerjasama tuan-puan untuk menghantar semua yang maklumat-maklumat ataupun pelaporan ini mengikut tarikh akhir lah yang kami telah tetapkan. Okey, yang pertama, nanti pihak kami akan menyertakan link ataupun apa tu? Maklumat atas talian ni, pautan. Okey, di dalam surat juga secara WhatsApp ke Telegram macam tu lah. Okey, yang pertama tuan-puan, kita memerlukan pengisian maklumat penurunan peruntukan kepada PIBG. Okey, yang ni maksudnya cek tu sekolah dah siap turunkan kepada PIBG ke belum? Okey, tarikh akhir pengisian di dalam link tersebut adalah pada 30 November. Selesai yang dia keluar cek dan sebagainya, tolong isi link. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon diisi maklumat tarikh cadangan gotong royong PIBG ini pada atau sebelum 5 Januari 2024. Jadi tuan-puan mempunyai tempoh masa untuk membuat perbincangan bersama pihak PIBG dan sebagainya untuk membuat keputusan sebelum mengisi link berikutlah. Tetapi tuan-puan jangan risau kalau sekiranya ada perubahan tarikh, tak ada masalah, boleh maklumkan kepada kami, nanti kami akan share balik link untuk dibuat pengisian. Okey, yang ketiga, walaupun KPM menetapkan tarikh akhir gotong royong adalah pada 30 Jun, namun di peringkat kita takut ada sekolah terlupa dan sebagainya, kita menetapkan tarikh akhir adalah pada 25 Jun. Okey, jadi nanti bila merancang tu, tolonglah jangan melepasi tarikh 25 Jun ya. 25 dan sebelum. Okey, kemudian tarikh akhir bagi penghantaran pelaporan gotong royong oleh sekolah kepada PPD ialah pada 5 Julai. Katalah sekolah tuan-puan memang last buat pada 25 Jun. Tolong hantar kepada PPD paling lewat 5 Julai. Kerana PPD pula perlu hantar kepada kami paling lewat 12 Julai dan kami akan membuat tindakan penghantaran kepada KPM lah. Sekiranya sekolah tuan-puan menghadapi sebarang masalah tentang tarikh-tarikh berikut, tuan-puan boleh menghubungi pihak kami. Okey, kami tu, kami di unit HEM, Cik Zuhijri, saya, di unit pengurusan sekolah ialah Encik Azman Januddin, Tuan Haji Hamzah Nuruddin, juga rakan-rakan di PPD pun tuan-puan boleh hubungi. InsyaAllah kami semua akan bantu untuk mudahkan urusan tuan-puan. Okey, rasanya soalan. Okey, dah habis dah tuan-puan. Sekiranya ada soalan selepas ni boleh dikemukakan. Okey, sekian, terima kasih. Dah banyak soalan tu. Okey, terima kasih kepada Rasna sebentar tadi berkaitan dengan perkongsian sesi taklimat daripada hasil apa yang ditaklimatkan oleh KPM, kita elaboratekan balik menjadi dalam bentuk yang
mudah difahami dan dibentangkan kepada pihak tuan-tuan. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah nanti kita akan sharekan slide ini untuk makluman tuan-tuan, tetapi sebelum itu kita akan buka kepada sesi Q&A lah. Jadi saya nampak dekat sini ada beberapa soalan. Boleh okey. Okey, boleh beli langsir baru untuk PSS? Tidak boleh. Okey, jawapannya tidak boleh. Boleh baiki bumbung bocor? Minor boleh, namun kalau major tak cukup. Sikit je, 5,000, 10,000 tu sikit je. Minor boleh, major tak cukup dan tidak digalakkan. Okey. So, jelas kan Puan Faiza? Okey, seterusnya, kenapa dari unit kewangan PPD tidak dimasukkan terus ke akaun PIBG? Okay. Ini hasil penjelasan kita tuan-tuan. Puan Zainurah binti Ibrahim daripada sekolah mana? Tapi tak boleh masuk tu. Macam tadi. Okey, daripada sekolah mana? Zainurah binti Ibrahim. Dengar. Puan Zainurah. Ni dah tepi kewangan ni. Okey, Puan Zainurah. Dari sekolah mana? Boleh tahu? Sebab kita akan minta PPD sekolah di mana tu yang akan bagi sikit pencerahan. So apa mic? Oh, dia kat tanah ni. Puan Zainurah type je nama sekolah SJKT Ladang Bukit Kajang. Ladang Bukit Kajang Jasin Jasin. Okey, minta unit PPD unit akaun kewangan. kewangan PPD Jasin bagi pencerahan. Banyak soalan. Tak apa, kita jawab. PPD Jasin ada? Tak boleh. Pilih jasa apa? Kewangan. Tadi yang dia tak PPD Jasin. Ada PPD Jasin? Puan Zubaidah, saya rasa tak masuk ada Encik Zul. Oh, ya ke? Kalau macam tu kita minta unit kewangan atau akaun dapat beri pencerahan sikit. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak? Okey, dengar. Puan Razia boleh teruskan. Okey, macam ni untuk makluman bukan untuk JKT ladang tadi apa ladang Bukit Kajang. Dan Bukit Kajang. Okey, untuk makluman isu kami bukan tak boleh turunkan ke PIBG, boleh, tapi isunya PIBG tidak berdaftar dengan ROS. Sebab Jabatan Ketua Negara memerlukan sijil ROS tersebut untuk turunkan duit ke sekolah tu. So ni isu daripada segi documentation lah. So dia akan lagi panjang dia punya proses untuk turunkan ke PIBG berbanding turunkan ke akaun sekolah. Sebab dia melibatkan Jabatan Akauntan Negara untuk wujudkan one time vendor. Dia proses dia adalah lebih panjang. So kami mencadangkan untuk turunkan ke akaun sekolah dan akaun sekolah buat bayaran kepada PIBG lah. Okey, boleh? Okey. So clear daripada SJKT Puan Zainurah, Puan apa ni? Puan Zainurah binti Ibrahim Okey, sebab itu kita bincang tadi berdasarkan mekanisme pihak PPD akan turun ke sekolah dan sekolah akan turun ke keluarkan cek nanti untuk ke akaun PIBG. Okey, seterusnya kalau 10 pintu toilet rosak boleh ganti semua? Tuan-puan, seperti yang telah dijelaskan tadi, skop aktiviti adalah satu, kebersihan dan keceriaan sekolah yang lebih kepada gotong royong. Yang kedua, pembaikan kecil. Kalau dah 10 pintu tuan-puan, tu dah besar. Tak boleh tuan-puan ya. Mungkin 2 pintu mungkin boleh. Tapi bukan sehingga 10 pintu. Nanti saya nak hantar laporan ke KPM macam mana? Kan?
kecil. Tak boleh semua, separuh pun mungkin tak boleh. Mungkin 1/4 daripada bilangan pintu tersebut, pintu tandas tersebut. Okay, next. Kerja wiring. Kerja wiring yang rosak. Okay. Kerja wiring yang macam mana ya tuan-puan? Meja ataupun minor, sebab kat sini pembaikan kecil. Minor sahaja. Tak boleh guna untuk yang besar ataupun major. Tuan-puan kena ingat ya, pelaporan tuan-puan akan hantar ke KPM. Mereka akan lihat nanti, jadi janganlah kita melanggar skop yang telah ditetapkan. Beli pokok hidup untuk tandas boleh, tapi jangan digunakan sepenuhnya. Macam tadi juga, sikit-sikit boleh. Boleh. Semalam pun KPM dah sentuh perkara tu. Boleh tetapi kuantiti yang munasabah. Okay, dengan harga yang munasabah. Assalamualaikum Bu Hassan. Ya, waalaikumsalam. Sorry pandangan. Kenapa kalau boleh tadi sepatutnya pandangan lah. Kalau boleh libatkan sekali dengan YDP PIBG, baru kita boleh bergerak. Itu lebih, orang kata lebih memahami lah pandangan. Okey. Okey, tak apa tuan. Saya ambil pandangan tu. Sebenarnya PIBG kita, that's why kita taklimat hari ini supaya kita di peringkat sekolah jelas. Sebab kalau kita tengok balik struktur yang telah diturunkan oleh pihak kementerian, nanti sekolah akan buat penyelarasan lah bersama dengan pihak PIBG. So yang penting pengetua dan guru besar, pentadbir serta SU PIBG dan juga PT Kewangan dahululah yang kena jelas perkara ni lah. Nanti tuan-tuan akan buat penjelasan. Okey, bersama dengan pihak Okey, betul tuan. Betul. Okey. Tapi itulah saya harapkan, ingatkan PIBG terus serta sekali. Lebih tu orang kata. Tak apa tuan, terima kasih atas pencerahan. Okey, saya sambung. Seterusnya SKM berapa jumlah dapat? SKM ni SK Malim Sekolah kurang murid ke SK Malim? Kita buat semua ini. Kalau SK Malim 5,800. Kalau sekolah kurang murid, insya-Allah RM5,000. Dia up 800 je. Ini formula semua, formula yang telah ditentukan di peringkat kementerian lah tuan-tuan. Okey, sekolah yang ada asrama boleh ke gotong royong tu dibuat di asrama? Okey, boleh. Ni saya jawab. Asrama ni sebenarnya adalah premis di sekolah. Boleh, tak ada masalah. As long as dia lokasi tu di sekolah. Boleh upah syarikat bersihkan kapet surau sekolah. Boleh Puan Asna jangan pelik kepala. Nampak kat Memang saya dah berkerut dah ni. Okey, boleh upah syarikat bersihkan kapet surau sekolah. Kapet surau sekolah. Tak menepatilah untuk kebersihan dan keceriaan sekolah. Semalam semasa taklimat bersama KPM, dimaklumkan sekiranya sekolah ingin melantik syarikat luar untuk kerja gotong royong pembersihan sekolah tu digunakan. Tetapi kalau surau sahaja ni memang saya jadi berkerut dah ni. Jadi buat yang besar lah, tolonglah tuan. Sebab ini tajuknya pun gotong royong PIBG, kebersihan. Okay, saya nak jawab boleh pun saya takut. Keutamaan pada yang lebih besar lah. Alright. Cik Zul Assalamualaikum. Jap tuan, biar kita selesaikan boleh tak? Yang chat ni dulu. Okey, baiki tangki air dah jelaskan tadi. Baiki tangki air. Okey, baiki tangki air samalah tuan-puan ya. Sekiranya meja tolong berurusan terus kepada unit pembangunan dan sebagainya. Peruntukan yang kita terima sedikit sahaja, tak memadai sebab tajuknya pun mesti gotong royong PIBG, bukannya kerja-kerja pembaikan besar. Minta tolonglah yang tu. Okey, Cikgu Encik Darul Isyam, boleh tahu tak berapa anggaran peruntukan sekolah akan terima? Nanti tadilah
kalau sekolah tuan ikut kategori yang mana, itulah dia punya kadar dia akan diterima lah. Okey, InsyaAllah. siapa yang buat laporan? Seperti yang dinyatakan tadi, gotong royong madani, nanti tuan-puan buat perbincangan dan penyelarasan bersama. Tak kisah sama ada PIBG ataupun sekolah, yang penting laporan dihantar. Okey? Ikutlah sekolah masing-masing. Cuma nak bagi tahu pelaporan itu ialah link daripada KPM. So maksudnya di peringkat sekolah lah yang bertanggungjawab lah untuk memastikan laporan itu disediakan on behalf sekolah lah. So di sini ada peranan lah. Apa-apa berkaitan dengan sekolah, mestilah pengetua dan guru besar yang bertanggungjawab lah. Okey, mungkin dia delegate kepada siapa, itu kita minta di peringkat sekolah. Boleh beli tanah untuk tanam pokok. Boleh, tapi kuantiti yang sikit ya. Jangan beli 1 lori 5 tan, 10 tan. Setakat karung setakat 5-6 karung tu boleh. Ikut jumlah duit yang tuan-puan perolehi nanti. Boleh. Okey, Boleh. Anwar bin Ismail, cat kelas untuk 1 blok. Blok tu besar mana tuan-puan? Ikut macam yang tadi ya. Gotong royong kemudian lagi. Kalau yang bangunannya besar melibatkan 12 atau bulan keseluruhan 7. tak boleh lah. Sampai bulan 6 tahun depan. Masa dia, tapi PIBG yang buat. Okey, kalau ganti 1 pintu kayu boleh ke? Nat, lagi mana Nat? Lepas tu jadi orang terakhir tutup pintu Cik Zul, dengar tak? Ya, boleh dengar. Siapa? Tak mungkin pada saya. Baik, saya nak tanya berkenaan dengan keuangan ni. Kata biasa takut-takut apa yang berlaku, dah kata keuangan diturunkan kepada PIBG kan, daripada PPD turun kepada sekolah, dan sekolah tadi akan turunkan kepada PIBG. Takut-takutlah PIBG kata dah bagi pada aku, biar akulah yang urus. Tapi saya faham bahawa sekolah yang akan menguruskan tentang pembelian sebab kita hantar laporan tu, betul Cik Zul Ya, sekolah penyelarasan bersama pihak PIBG ni untuk akaun PIBG, dia penyelarasan bersama pihak sekolah lah tuan. Ke mana kita kena maklum lah dengan dia. Takut kan, dah duit bagi pada akulah handle, maksud gitulah. Mungkin tidak berlaku lah kan. Okey, terima kasih Zul. Terima kasih Zul. Terima kasih tuan. Okey, saya ingat puaslah kita kena go through je lah. Kita kena go through apa-apa soalan mungkin kita dah boleh jawab tadi kan. Cik Zul, kita minta sekejap Cik Zul, kita minta Cik Azman Janudin untuk terangkan yang buat PIBG tadi, boleh tak? Cik Azman. Okey, dijemput Cik Azman. Assalamualaikum dan selamat petang. Pada yang bertanya tadi, saya faham kadang-kadang dia turun ke PIBG, kita risau PIBG yang akan kontrol duit. Sebenarnya selepas talimat daripada kami ni, jawatan kuasa penarasan gotong royong perlu menjemput jawatan kuasa PIBG sekali, dan guru besar harus membimbinglah berkaitan dengan skop yang telah diberikan oleh kementerian, apa yang harus dibuat semasa gotong royong duit yang telah diberikan ke akaun PIBG itu. Kita serah terus kepada PIBG. Guru besar sebagai penasihat PIBG. Jadi guru besar mainkan peranan untuk menjelaskan apakah perlu dibuat berdasarkan peruntukan yang diturunkan tersebut. Okey. Sebab ni maklumlah kata ni keuangan diturunkan besar sikit berbanding dengan peruntukan yang diberikan masa gotong royong madani ni kan. Madani taklah dengan kata tadi kalau SKM pun dapat 5,000, besar tu. Takut jadi. Tapi insya-Allah lah kami besar insya-Allah dapat handle benda macam ni insya-Allah. Okey, kita sambung boleh? Okey, tukar 2 unit tandas duduk tuan-puan, tolong, bukan pembinaan. Pembaikan kecil. Tak boleh ya, tak boleh. Tukar tu tak boleh. Okey. Buat kertas kecil. IBG buat kertas kecil tak untuk kewangan? Tu cikgu mau tengok soalan tu. Kertas kecil.
Kalau duit PIBG perlu buat kerja tak? Tidak perlu mengikut kalau duit PIBG tidak perlu kertas kerja. Betul Cik Azman? Okey. Boleh baiki pintu tandas? Boleh, tapi jangan semuanya. Guna sebahagian. Pintu bilik air tak ada, boleh beli ke mengikut kuantiti yang munasabah, harga yang munasabah. Perbelanjaan untuk kontraktor cantas, boleh tadi yang ni, belanja untuk kontraktor cantas pokok dibenar atau tidak. Kalau mengikut KPM semua boleh, tapi bukan semua ya. Sebahagian. Assalamualaikum. Pandai-pandai. Puan Hasnah, nak tanya, boleh tak kita nak beli tapak lampu? Contohnya macam tapak lampu, sebab lama mentol yang dibekalkan oleh PPG sebelum ni kecil-kecil tu, jenis yang kecil punya LED tu. Boleh mengikut harga yang munasabah, boleh. Okey, alright. Okey, terima kasih. Tadi dimaklumkan program dia adakah bermaksud Cik Mas, saya tak berjawab tu. Diterajui oleh PIBG. Adakah bermaksud pengurusi program adalah YDP PIBG atau guru besar? Tantangan YDP PIBG atau guru besar? So, soalan. Program diterajui oleh PIBG. Adakah bermaksud pengurusi program adalah YDP PIBG atau guru besar? Bagaimana dengan surat berkaitan program dan tangan YDP atau guru besar? SU yang tanya. Okey, sekolah mesti guru besar yang tanda tangan. Okey, sebab guru besar adalah penasihat bagi PIBG. Beli alat tulis. Alat tulis kertas A4 untuk dokumentasi bukannya tuan puan, insya-Allah. Janganlah guna duit tu. Soalan alamak, tak boleh lah, tak sesuai, bukan tak boleh, tak sesuai. Guna untuk beli alat tulis kertas A4 ni. Sebab insya-Allah pelaporan di peringkat KPM adalah pelaporan di atas talian. Okey, dokumentasi tu gunalah duit PIBG. Okey, jangan guna duit peruntukan ini. Yang ini adalah untuk gotong royong. Puan Hasnah. Saya dari mana tu? Saya Cikgu Agus, GBSK Johor. Saya. Dari segi prosedur keuangan Puan, pengeluaran. Jika PIBG mengeluarkan secara pukal, contoh cara sebanyak 5,000 tu, jadi diuruskan secara berkala dan penyandaraian dibuat oleh pendahari. Adakah dibenarkan atau kita buat belian dan klaim? Terima kasih Puan Hasnah. Boleh buat secara pukal, tak ada masalah. Jawapannya macam tu. Boleh dibuat pembelian secara pukal. Saya apa ni, sekolah Selanda, SPPS Selanda. Siapa nanti ditugaskan untuk buat laporan perbelanjaan, takkan PT Kewangan sebab itu dibelanjakan. Okey, berkaitan dengan siapa yang nak buat laporan kewangan, ini adalah di bawah keputusan pengurusan pihak sekolah ya. Jangan sebab itu nanti diputuskan oleh jawatan kuasa yang berkaitan. Jawatan kuasa di sekolah lah. Terpulang kepada pengetua PIB, pengetua sekolah, guru besar sekolah dan PIBG yang menetapkan siapa yang kena buat pelaporan kewangan. Boleh okey, alas kaki, pasu pokok bunga boleh, tetapi macam saya cakap tadi dengan harga munasabah. Okey. Tanah baja juga boleh ikut harga munasabah. Okey. Contoh peralatan yang boleh dibeli, nak beli apa tadi? Water jet boleh, nak cuci longkang, nak beli penyapu, nak beli ebet tu buat jentik-jentik semua boleh. Nak beli plastik sampah, semua boleh lah yang berkaitan gotong royong. Boleh tak sewa jentolak? Boleh mengikut kapasiti dan kuantiti yang munasabah ya, harga yang munasabah. Tapak padang sekolah. Kenapa tidak terus pihak sekolah yang mengurus? Tadi dah cakap dah. Mengecat dewan tertutup. Tak cukup. Keutamaannya ialah gotong royong untuk bersihkan sekolah dulu. Bukannya mengindahkan sekolah. Okey. Contoh dah ada kan, contoh pelaporan nanti laporan kewangan nak kena hantar tu.
Bayaran ke akaun PIBG apa ni? Bayaran ke akaun PIBG secara langsam. Langsam. Apa ni PIBG atau SK? Beli pokok bunga boleh, ikut harga munasabah. Adakah cek yang perlu ditulis? Yang ni ini kewangan lah kena jawab. Adakah cek yang perlu dibuat untuk PIBG tersebut tarikh akhirnya 30 November? Yang ni boleh merujuk kepada unit kewangan PPD masing-masing ya. Digunakan untuk bilik keceriaan, bilik mesyuarat tak berapa sesuai. Nama apa ni? Nama pun nama pun gotong royong. Wasna, boleh tak saya nak tanya? Saya tu daripada mana puan? Maaf saya punya ni dari SK Jasin. Okey. Nak tanya, kalau macam wang tu dah masuk dalam akaun PIBG, boleh tak untuk perbelanjaan tu kita keluarkan kalau dapat 5,000, nanti akan keluarkan 5,000 terus bagi kepada yang ni lah. Boleh. Tadi dah ada soalan tadi ditanya. Boleh keluar secara pukal? Tak masalah. Boleh keluar secara pukal puan. Kalau puan nak buat 2-3 kali fasa pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih. Okey. Okey, ada beberapa guru dah tanya laporan siapa buat. Kita dah jelaskan tadi Dia clear buat laporan tu. Cikgu Saidi. Puan Hasna kan laporan? Ya betul. Dah jawab tadi. Itu sebab saya skip. Okey, dokumen sokongan untuk baca bayaran ke akaun PIBG apa yang perlu dilampirkan? Seperti biasa. Seperti mana yang gotong royong madani hari itu, segala yang berkaitan untuk dibuktikan sekiranya audit dalaman perlu nak rujuk. Okey. Mengecat. Yang ni soalan ni juga tuan-puan boleh refer dengan unit kewangan PPD lah. Mengecat tembok pagar sekolah, pembelian cat. Pembelian cat pun macam tadi juga dengan harga yang munasabah, dengan kuantiti persen yang munasabah. Sewa JCB pun sama, kuantiti yang munasabah, persen yang munasabah. Siapa yang berkuasa membuat pembelian? PIBG ya? Siapa yang berkuasa? Bincanglah dengan PIBG nanti. Siapa yang berkuasa tu? Apa itu? Kurang murid? Oh, SKM tadi, okey. 5,000 kan? Papan tanda. Tempah papan tanda contoh laluan murid. Utamakan program kebersihan dulu boleh tak? Dengan pembaikan kecil. Yang tu dulu kan. Kalau ada lebihan barulah tempah-tempah papan tanda. Boleh ya? Okey, gotong royong. Maksudnya gotong royong. Betul tu. Okey. Saya share sedikit info kalau untuk wiring bangunan sekolah tuan-tuan boleh panggil JKR, cuma pihak sekolah perlu beri barang-barang saja. Bagus. Tahniah Cikgu Martini. Terima kasih. Itu yang baik. Sekolah mana Cikgu Martini ni? Kita kena pasti. Okey. Cibi Laila, maybe untuk perusahaan surau dijadikan salah satu aktiviti laboratorium betul. Okey. So, kita go through Puan Hasna. Suara tak jelas, suara tak jelas semua. Ya. Mana yang skip tu? Okey, untuk Faizal Hashim, bila peruntukan akan disalurkan akaun? Kalau kita tengok tadi, jadual memang dah ada. Masa taklimat tadi memang dah disentuh Puan Hasna kan? Ya. Peruntukan akan disalurkan ke akaun sekolah. Maknanya by minggu depan. Semua sekolah akan terima, insya-Allah sebelum 30 November semua sekolah akan terima. Jangan risau. Unit kewangan PPD semua cekap belaka. Jangan risau, insya-Allah akan dapat cepat. Kita usahakan Jumaat depan dah dapatkan Puan Hasna kan? Insya-Allah. Unit kewangan CPM PPD semua bagus. Mantap. Boleh. Perlu ke 3 sebut harga untuk pembelian? Tak. Okey, untuk PIBG tidak perlu. Mana lagi ni? Dah tak nampak. Jika duit tak habis guna kena pulangkan. Kena habiskan tuan. Kena habis, tak nak bagi walaupun 1 sen. Saya tak nak. Nanti laporan kita ke KPM tak betul. Tolong habiskan. 0 sen je bakinya. Beli water jet? Boleh. Beli water jet boleh. Dah tak nampak soalan ni.
Boleh ke beri barang-barang untuk keceriaan bilik guru? Contoh apa? Boleh. Tidak sesuai. Bilik guru tidak sesuai. Ini untuk kebersihan dan keceriaan. Kebersihan sekolah dulu, pembaikan kecil di sekolah dulu. Kalau bilik guru bolehlah guna duit club staff. Apa salahnya? Pelaporan kewangan bendahari PIBG yang menjaga duit PIBG sebaiknya yang pegang akaun PIBG. Cikgu Saleh. Memanglah. Rosnah, pelaporan Ya, kewangan saya. bendahari. Pelaporan kewangan bendahari PIBG yang menjaga duit PIBG sebaiknya yang Ya. pegang akaun PIBG. Okey. Maksud ni agaknya dia nak buat pelaporan ni. Itu perbincangan di antara pihak sekolah lah. Yang nak hantar pelaporan kewangan nanti atas kebijaksanaan guru besar, pengetua dengan pengerusi PIBG lah yang putuskan. Tak kisahlah nak bendahari ke, orang lain ke. Kita terima sahaja. Kita pulang pada pihak sekolah buat keputusan. Nak arah ke siapa. Okey, sekolah SKM PIBG tak ramai, ada 24 keluarga, 60% warga emas, selebihnya suri rumah. Guru ada 8 orang untuk mengecat bangunan supaya ceria kerana upah tenaga luar. Boleh ke guna untuk bayaran upah tersebut? Ni sini. Sini. Boleh dah kat sini. Bolehlah sambung projek. Lain boleh. Okey, ni kot boleh dia untuk ceria tentang tenaga upah pelajar. Boleh. Okey, pasal kawan dari aku ni boleh 3 sebagai. Okey, dah jawab. Boleh ke keluarkan duit secara terus? Boleh. Rasanya tak perlu sebab aku ada dokumen untuk sedekah. Okey. Apakah dokumen kewangan yang diperlukan untuk salurkan ke PIBG? Unit kewangan Puan Raziah dan unit akaun. Soalan, apakah dokumen kewangan yang diperlukan untuk salurkan ke PIBG? Unit kewangan, minta respon sikit. Soalan daripada Ermi Salmi. Unit akaun ke JPN PPD kalau ada, respon sikit. Okey, kalau Cikgu Ermi kewangan, boleh rujuklah terus kepada pegawai PPD unit akaun dan kewangan Jadi term sini memang PT kewangan sedia maklum ni. Okey, jadi laporan dah diberitahu, salam boleh tak boleh ni dah jawab tadi, segala dah. Nanti jabatan keluarkan. Puan tumpang tanya. Boleh teruskan tuan. Kalau cek dikeluarkan selepas 3 bulan tak boleh ke? Tak boleh. Tak boleh tuan. Sebab arahan dalam surat mesti sebelum pada memang tak boleh. Cek kepada PIBG tu mesti time frame dia 30 November. That's why kita cepatkan untuk makluman tuan-tuan taklimat. Kita tak nak Negeri Melaka ada isu dan sebagainya. That's why kita juga segerakanlah supaya proses DPPD tu untuk dalam minggu depan memang dia akan initiatekan dapat diturunkan segera kepada sekolah dan sekolah ada masa untuk isukan cek tu lah kepada akaun PIBG. Okey, apakah nanti jabatan akan keluarkan satu pucuk usaha penyaluran ke PIBG? Okey, dah dijawab nanti jabatan akan keluarkan satu surat pucuk kuasa untuk penyaluran ke akaun PIBG. Rak kasut besi boleh tak? Untuk tujuan apa tu? Nama pun gotong royong. Alamak. Untuk aktiviti gotong royong tuan-tuan SK Cheng. Mantap. Terima kasih Puan Faizal, mantap. Okey, baik, tak habis data tak cukup. Okey, semua peralatan pembersihan nak buat gotong royong. Okey, maksudnya okey, boleh tak beli banner atau poster untuk keceriaan kantin Kebersihan dan pembaikan kecil. Kebersihan dan pembaikan kecil dulu tuan-tuan. Ada lebih baru boleh. Okey, GB Laila. Okey, alhamdulillah. Expert GB Laila ni bab kewangan. Surat kuasa dia JPN kan. Okey, unit kewangan dah respon. Dia cek tadi cek.
Okey. Boleh last sekali, selamat sejahtera, boleh tak beli cat untuk mural dinding prasekolah? Boleh. Pastikan buat dulu gotong royong kebersihan sekolah, settlekan dulu pembaikan kecil, kalau ada lebihan boleh buat mural, tak ada masalah. Okey, Puan Nik Nazira, salam. Bagaimana sekolah terlibat dengan pertukaran tanda tangan guru besar kerana tidak dapat keluarkan cek sebelum 30 bulan 11. Okey, Cikgu Nik nanti boleh go through dengan unit account, dan saya tak pasti sebab kita minta juga unit account dengan kewangan datang dalam taklimat ni, tapi tuan-tuan boleh rujuk pada dia lah. Okey, ni on terms of kewangan boleh refer kepada PPD. Okey tuan-tuan, jadi tuan-tuan, saya rasa saya minta maaf, main kita tadi, main komputer tadi, induk tadi dah masalah teknikal, jadi Puan Hasnah berlari kat sini. Jadi biasalah tuan-tuan, masalah teknikal. Tapi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa soalan-soalan tu semua dah dapat dijawab dari masa ke semasa. Kalau tuan-tuan ada masalah on term of kewangan, boleh terus merujuk kepada unit account dan kewangan di PPD. Dan untuk pengoperasian, contoh bila tarikh dan sebagainya, boleh merujuk di tingkat kami dan juga rakan-rakan kami di PPD. Dan kalau ada isu berkaitan dengan PIBG, boleh merujuk kepada sektor pengurusan sekolah. Tapi kalau nanti kita akan sediakan link tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita bisa dengan surat nanti, yang mana link tu tuan-tuan akan masukkan untuk memaklumkan tarikh, bila dan sebagainya. Untuk kita synchronize, supaya kita tak nak buat kerja 2-3 kali lah nak minta tarikh dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan kita dapat selaraskan ini dari masa ke semasa lah. Jadi saya boleh yang penting tuan-tuan jangan lupa tentang link kehadiran, mesti isikan link kehadiran untuk kita key in dalam ESPL KPM nanti. Slide nanti kita akan share untuk makluman Tuan Guru Besar, Pengetua, kita akan share kepada GPKM, sebab kami ada grup dengan GPKM, kami akan sharekan nanti, dan mungkin kita akan serahkan kepada Cik Azman untuk disebar luas kepada grup guru besar, dan juga kita akan minta kerjasama daripada unit menengah untuk share kepada semua pengetua lah. Dan dalam masa sama kita akan masukkan juga kepada GPKM dan Rakmaya Ham kami lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya tahu perkara ini bila melibatkan kewangan tak semudah nak diuruskan, tetapi kita ada slide dan panduan yang diberikan, garis panduan daripada pihak kementerian, kita follow je. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan perempuan, kalau ada isu dan sebagainya, tuan-tuan dan perempuan bolehlah hubungilah pihak-pihak yang saya maklumkan sebentar tadilah. Okey, terutama berkaitan dengan terms of kewangan, PT Kewangan boleh merujuk kepada unit akaun dan kewangan. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita nak berakhir, saya nak minta kerjasama tuan-tuan dan perempuan lah. Last kali kita ambil gambar, tapi saya nak ucapkan sikit, ucap terima kasih kepada semua atas kehadiran. Mohon maaf kalau ada kesilapan. Segala kerjasama disanjung tinggi. Terima kasih sekalung budi. Semoga kita bertemu lagi. Jadi saya mohon kerjasama tuan-tuan dan perempuan. Kita pastikanlah iktizam kita di peringkat JPN dan PPD dan bersama dengan sekolah, kita sama-sama je. Kita nak pastikan taklimat ni menyampai maksud dia, dan juga kita nak pastikan garis masa yang ditetapkan kita dapat achieve, dan tiada isu, yang penting tak ada isu lah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya mohon mewakili Urusita ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakselesaan sepanjang majlis ini berlangsung. Dan semua mohon kerjasama untuk onkan kamera untuk kita ambil gambar. Ni tutup ni sebenarnya. Kamera kita. Terima kasih tuan. Okey.